Ini isu yang harus diperjuangkan kalau kita mau membela insan-insan seni ni. Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okay guys, hari ni Tok Ayah nak kongsi sikit satu laporan akhbar Malaysia kini yang dihantar oleh kawan Tok Ayah. Dia hantar melalui WhatsApp, and then Tok Ayah baru pagi tadi Tok Ayah baca, and then hari ni Tok Ayah nak share dengan korang semualah. Alright, Tok Ayah akan baca artikel ni dari Malaysia Kini yang bertajuk Eli desak kerajaan kenakan lesen untuk pemilik saluran YouTube. Eli Suraiti Umar mencadangkan Kementerian Pendidikan dan Multimedia Malaysia KKMM melakukan penambahbaikan terhadap Akta Perbadanan Kemajuan Nasional Malaysia FINAS 1981 selaras dengan perkembangan teknologi hari ini. Antara lain, kata pengarah dan pelakon itu, akta tersebut perlu dirombak semula demi melindungi hak dan kepentingan masa depan industri perfilman tanah air. Eli yang juga Presiden Gabung Anak Seni itu berkata, antara penambahbaikan perlu disegerakan ialah mengenakan lesen untuk pemilik saluran YouTube kerana golongan tersebut menjana pendapatan lumayan daripada platform berkenaan. Sebagai pemain industri, kami nak utarakan pendapat sebab ini platform anak seni sebelum sebarang penambahbaikan dilaksana kerajaan. Kami mahu akta baru yang lebih kukuh dan boleh membawa kebaikan menyeluruh kepada pelakon, penerbit, royalti dan muzik. Antara penambahbaikan itu, Menteri diseru melaksanakan lesen pengguna YouTube kerana mereka berjaya dengan kandungan kreatif disiarkan, katanya. Menurut Eli, 50 tahun, sekiranya tidak dikenakan lesen tersebut, ada dalam kalangan pesaluran milik YouTube akan mengambil kesempatan mengaut keuntungan peribadi. Sebagai contoh, katanya, mereka boleh menggunakan wajah dia sedang berucap pada sesuatu perhimpunan tanpa mendapat kebenaran, kemudian dimuat naik pada saluran tertentu. Eli ditemui pada sidang media diskusi Gabung Anak Seni berkenaan Akta FINAS 198 relevan yang terbatal di Petaling Jaya semalam. Hadir sama sebagai panel perbincangan ialah penerbit Ada Apa Dengan Dosa Ayu Putih, Timbalan Presiden Gabung Anak Seni Gibran Agi Abdul Ghaffar dan penerbit Town Mall Zainuddin Muhammad Ismail. Eli juga menyatakan dia tidak kisah jika sarananya itu mendapat kritikan kerana sudah tidak tahan melihat penggiat seni sering menjadi mangsa keadaan. Sekiranya mereka ingin mengecam saya, silakan. Kami ada alasan tersendiri kenapa menggesa kerajaan untuk melaksanakan lesen tersebut. Kenapa tidak kamu, iaitu pemilik saluran YouTube, membayar lesen? Tidak suka saya cakap macam tu? Dah tu, kamu hasilkan kandungan kreatif? Katanya. Bagaimanapun, kata Eli, saranan berkenaan bukan untuk dikuatkuasakan ke atas pengguna Facebook maupun TikTok kerana mereka dianggap pengguna home video. Terdahulu, Saifuddin mengundang perhatian ramai selepas mengumumkan lesen daripada FINAS diperlukan dalam semua bentuk penggambaran. Rakaman media sosial peribadi semasa berhujah pada sisi jawab lisan Dewan Rakyat pada 23 Julai lalu. Selepas menerima pelbagai kencaman, dia memberi jaminan bahawa undang-undang itu tidak akan dikenakan terhadap pengguna media sosial sama ada di TikTok, YouTube dan platform lain. Saifuddin juga berkata, Akta FINAS perlu ditambah baik supaya bersesuaian dengan kehendak semasa. Pada sidang media sama, Eli turut menyuarakan harapan agar seksyen
233 dan 221 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1988 juga dibaik pulih. Bagi Ellie, paling dikesali terdapat pemilik saluran YouTube yang menggunakan kemudahan itu untuk mengkritik filem tempatan hingga menjejaskan jumlah kutipan tayangan. Ia mengakibatkan kerugian besar kepada penerbit, pengarah dan juga kru produksi kerana tiada orang mahu menonton filem kami selepas ia digelar produk sampah. Industri kita bukan macam Hollywood. 10% sahaja penggiat filem yang kaya dan selebihnya kategori B40, katanya. Pelakon Spinning Gasing itu menjangkakan gabung anak seni yang dinaungi pelbagai lapisan karyawan dan pemain industri tanah air itu akan menyerahkan memorandum berkaitan isu dibangkitkan dalam masa terdekat kepada badan-badan kerajaan agar dapat memperkasakan pembangunan hiburan tempatan. Memorandum akan diserahkan kepada SKMM, Perbadanan Harta Intelek Malaysia serta Kementerian Dalam Negeri pada satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Kita perlukan bantuan badan-badan berkenaan dengan kadar segera kerana muncul kes terbaru membabitkan karya anak tempatan yang memerlukan perhatian segera, katanya. Ya, itu Ellie Surati Omar, Presiden Gabung Anak Seni, menggesa pada kerajaan untuk mengenakan lesen finans kepada pemilik saluran YouTube, YouTube channel. Kalau saranan ini diketengahkan dan mendapat perhatian dan dilaksanakan, maka pemilik-pemilik YouTube, channel YouTube ini akan perlu mendapatkan lesen finans dan perlu berdaftar sebagai sebuah syarikat penerbitan. So, korang rasa macam mana? Apa pandangan korang terhadap isu ini? Bagi Tok Ayah sendiri, Tok Ayah ada beberapa poin yang Tok Ayah nak nyatakan berdasarkan laporan Malaysia Kini ini. Pertama, bukan semua pemilik channel YouTube mendapat pulangan lumayan. Bukan semua. Ada beberapa pemilik yang berjaya menjadikan channel dia itu sebagai satu channel yang boleh menjanakan pendapatan yang lumayan. Tapi bukan semua. Ada yang masih lagi tidak mampu untuk menjana pendapatan. Kedua, ada yang gunakan channel YouTube ni untuk berkongsi ilmu dan minat. Bukan dia nak mengejar pulangan lumayan daripada iklan dan YouTube. Ada setengah yang Tok Ayah kenal, dia orang hanya menggunakan channel ini sebagai platform untuk berkongsi ilmu dengan orang ramai. Ketiga, channel YouTube ni Tok Ayah nampak dia menjadi satu platform penting untuk pembelajaran. Ini untuk dia orang yang baru nak berjinak-jinak dalam pembikinan filem. Ini boleh jadi satu platform untuk dia hasilkan satu projek, untuk dia melalui proses pembelajaran tu dia hasilkan satu projek untuk jadi showreel pada dia. Maknanya contohnya macam A, dia nak buat dia memang bercita-cita nak jadi filmmaker, nak mengarah sebuah filem, tapi dia tak boleh terus pergi macam tu. So dia harus membuktikan bahawa dia betul-betul berbakat dan boleh menghasilkan sebuah filem yang baik. Jadi dia gunakan channel YouTube ini untuk asah bakat dia. Dan kita tahu bahawa siapa nak bagi duit yang berjuta-juta kalau kita belum lagi membuktikan diri kita sebagai seorang pembikin yang baik. Jadi channel ini amat penting bagi golongan-golongan yang sebegini. Selain pada itu, dia juga menjadi satu platform kepada independent filmmaker. Maknanya independent filmmaker yang buat filem yang kadang-kadang yang tak ada bajet apa sangat, tapi dia orang nak menghasilkan produk. Sama juga seperti yang tadi, ya, tentang orang yang baru-baru nak berjinak dalam bidang perfilman ni. Independent filmmaker dia mungkin dia dah boleh buat, dia boleh ni, tapi dia nak mengutarakan isu, nak ada kadang-kadang kalau kita
perlukan lesen fitness ni, kadang-kadang ada banyak halangan dia, yang itu kita ada syarat-syarat dia yang kita kena patuh. Kadang-kadang orang independent filmmaker ni kadang-kadang dia langgar sebab dia nak ada kebebasan berkarya, kebebasan bersuara semua. Jadi kalau lesen fitness ni diperkenalkan, maka kebebasan ini akan tertutup. Ada banyak benda yang kita tak boleh hasilkan. Tok Ayah melihat bahawa ini bukan satu ancaman kepada dunia filem. Dia bukan ancaman, sebab ancaman sebenarnya datang daripada panggung wayang. Panggung wayang ini sendiri, sinema itu sendiri, yang mengenakan potongan yang agak besar. Bila satu-satu filem ditayangkan di panggung, pemilik pawagam akan memotong lebih daripada 50% daripada kutipan tiket. Dan itu sangat menjejaskan. Ini isu yang harus diperjuangkan kalau kita mau membela insan-insan seni ni, nak membela penggiat-penggiat filem, sinema. Yang kedua adalah stesen TV. Stesen TV juga memainkan peranan, membuatkan orang tak pergi panggung. Konten-konten yang kita nak buat dah jadi susah sebab dah di-explore dekat TV station. Bagi pandangan yang mengatakan pengkritik filem yang kerana diorang gunakan channel YouTube ini, diorang boleh buatkan orang tak pergi menonton satu-satu filem kerana diorang menggelarkan filem itu filem sampah. Ini Tok Ayah lihat bukannya 100% harus disalahkan kepada pengkritik ataupun netizen yang menggunakan channel YouTube ni untuk mengkritik filem-filem yang diorang tak suka. Dan ini tidak membuatkan orang tak pergi menonton, sebab Tok Ayah ada tengok channel-channel yang kadang-kadang dia orang hantam satu-satu filem tapi filem tu tetap box office di panggung wayang. Jadi orang tak terpengaruh dengan sebab dia orang berapa ramai aja yang subscribe penduduk Malaysia, ada berapa 35 juta orang. So yang subscribe channel dia orang tu kadang Tok Ayah tengok tak banyak mana pun, tak cecah 1 juta pun yang follow. Dan bukan semua yang follow channel dia orang itu suka dengan cara dia orang. Banyak filem-filem yang dia orang panggil filem sampah, tapi bila dimainkan di panggung wayang mendapat kutipan yang lumayan, yang box office. Dan yang terakhir Tok Ayah lihat bahawa kalau saranan ini dilaksanakan, yang menguntungkan adalah orang kaya. Orang kaya akan bertambah kaya, orang susah akan bertambah susah. Okey guys, itu saja perkongsian Tok Ayah kali ini. Tok Ayah akan tinggalkan link di description untuk korang baca sendiri artikel ini di malaysiakini.com. Alright guys, jangan lupa juga untuk tinggalkan komen bagi pandangan korang dan pendapat korang tentang isu ini. Komen guys kat bawah, kita berkongsi pandangan dan pendapat tentang isu ini. Okey guys, itu saja perkongsian Tok Ayah hari ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang loceng. Okey guys, Assalamualaikum, jumpa lagi.